Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin khair ya fattah wa ya fattah ya alim wa ya alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Kita sambung pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Sambung surah Abasa. Hari ini bermula kejap ya. Abasa bermula ayat yang ke jadi ayat ke-29 kan? Ayat 29. Betul Ibu ya. Abasa ayat 29. Okay. Hari ini hari Isnin bersamaan 16 hari bulan November 2020. Surah Abasa, pengajian pukul 3 petang ya. Surah Abasa bermula ayat yang ke-29. Okey. Saya jawab dulu salam yang belum jawab. Waalaikumsalam Ibu Sahya, Ibu Zanita, Ibu Zainab, Makcik Nino Rizan dan seterusnya insya-Allah. Okey. Jadi Ibu Ayah saya nak mulakan kelas. Sekarang ni Ibu Ayah tak bagi salam lah insya-Allah ya. Kalau ada yang bagi salam, ibu-ibu yang lain jawab insya-Allah ya. Firman Allah Taala surah Abasa bermula ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah berfirman ayat 29, wa zaitunan wa nakhla, dan buah zaitun atau pokok zaitun dan pokok nakhla ni pokok kurma. Ibu ayah ya. Wa zaitunan wa nakhla maksudnya pokok kurma. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nak beritahu apa ni? Dia bermula daripada ayat yang ke-27 tu. 27 kita belajar sebelum ni. Fa ambatna fiha habba, maka Allah Taala telah menumbuhkan pada tanah yang asalnya kering kontang, lalu dibugarkan oleh Allah. Allah tumbuhkan pertama sekali habba, biji-bijian. Kita dah bincang pada tafsir yang sebelum ini. Wa inaban, dan anggur, buah-buah anggur, wa qadba, dan sayur-sayuran. Yang kita bincang sebelum ini, kalimah qadba ni maksudnya sayur-sayuran yang kita cantas dia tumbuh lagi, cantas tumbuh lagi. Itu dipanggil qadba. Okey. Sayur-sayuran secara umum kita panggil khadrawat, khadrawat, tumbuhan-tumbuhan hijau. Kita panggil khadrawat. Tapi kalau sayur-sayur yang jenis dia tumbuh, kita cantas dia tumbuh balik, cantas tumbuh balik, dipanggil qadbun, ataupun di sini dibaca qadba. Okey. 29 wa zaitunan wa nakhla. Zaitun, dan juga Allah Taala telah menciptakan, Allah Taala telah mengeluarkan daripada tanah tadi, bumi tadi, Allah keluarkan buah-buah zaitun. Jadi ibu ayah bila Allah sebut buah zaitun dalam Quran, maka khasiat zaitun sangat banyak. Ibu-ibu ayah boleh cari sendirilah ya khasiat buah zaitun, minyak zaitun dan seumpamanya. Wa nakhla,
dan pokok kurma. Dan buah-buah kurma, pokok kurma ya. Tafsiran dia ay wa ambatna aidan syajaraz zaitun wan nakhil. Kami telah tumbuhkan juga pokok zaitun dan juga kurma. Wa samaratuha ma'rufatun, dan buah-buahan kurma dan zaitun ini kita dah kenal, tak payah nak describe macam mana dah. Ibu ayah dah tahu macam mana buah kurma, macam mana buah zaitun ya. Dah faham dah. Apa lagi yang Allah Taala keluarkan daripada tanah tadi, daripada bumi tadi? Wa hadaiqa ghulba. Apa dia hadaiq? Ibu ayah, kalau ibu ayah pergi zoo, apa dia zoo dalam bahasa Arab? Siapa tahu zoo dalam bahasa Arab? Cuba tulis, siapa tahu zoo dalam bahasa Arab? Zoo dalam bahasa Arab hadiqatul haiwan. Saya tulis ya. Dalam bahasa Arab saya tulis. Kalau ibu tak nampak muka saya, itu maksudnya saya sedang menulis. Hadiqatu, tak ya. Hadiqatu al-haiwan. Hadiqatul hayawanat. Hadiqatul hayawanat. Ni Pak. Hadiqatul hayawanat maksudnya apa? Hadiqatul hayawanat, taman untuk binatang-binatang, zoo lah. Hadiqatul hayawanat ya. Taman untuk binatang-binatang, zoo. Jadi kalau satu taman hadiqah. Kalau jamak pada hadiqah, hadaiq. Hadaiq. Saya tulis lagi. Okey, ini untuk ibu-ibu ayah yang belajar mustawa 2 dengan saya sebelum ni. Inilah peluang ibu ayah salin ya. Hadaiq. Ini contoh jamak apa ni? Jamak muntahal jumu'. Ibu-ibu ayah yang belajar dengan saya mustawa 2, kursus mustawa 2 yang habis minggu lepas, ini contoh untuk jamak muntahal jumu'. Hadaiq ni kalimah ni, hadaiq. Pasal tu dia tak boleh ada tanwin. Dia tak boleh ada tanwin dan tak boleh dia tak boleh ada tanwin lah. Okey, kita tak jumpa dia dengan tanwin. Kita baca, tengok wa zaitunan wa nakhlan, kan? Zaitunan dengan tanwin, nakhlan dengan tanwin. Tiba-tiba wa hadaiqa tak ada tanwin. Hadaiqa ini adalah contoh kepada jamak muntahal jumu'. Dia jamak taksir tapi jenis muntahal jumu' yang mana dia memang tak boleh ada tanwin. Jadi ibu yang mustawa 1 mungkin tak pernah dengar, ataupun ibu-ibu yang tidak ikuti langsung mustawa 2 memang tak dengar lah. Memang tak memang kalau dengan saya belajar bahasa Arabnya memang tak dengar lagi lah. Tapi kalau ibu yang ikuti mustawa 2 dengan saya, yang kursus habis pada minggu lepas, dengar. Ada dengar perkataan jawab muntahal jumu' yang saya bagi masajid, masani', apa lagi mala'ib, itu contoh jamak muntahal jumu'. Balik kat sini. Itu contoh saja saya bagi ibu ayah. Hadaiqa maksudnya hadaiqa maknanya taman apa? Taman-taman ataupun kebun-kebun. Kebun-kebun. Tapi kebun yang macam mana sifat kebun tu? Sifat kebun tu ghulba. Apa dia makna ghulba? Ghulba ni maksudnya ghulba ni yang buah-buahan dia sangat banyak. Bukan biasa-biasa ni. Kalau ibu ayah masuk kebun tu penuh dengan buah-buahan, masak ranum semua, pokok bergayut-gayut buah-buah tu, masya-Allah tabarakallah. Banyak buah, lebat buah-buah dia. Pokok-pokok yang lebat buah dia, banyak buah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ghulba ni maksudnya apa? Ghulba yang ni bahasa wa hadaiqa ghulba maksudnya basatin dakhaman izaman. Okey, basatin kebun-kebun yang dakhaman ke dikhaman ya. Yang maksudnya yang lebat, yang luas dan lebat. Itu maksudnya hadaiq. Kebun-kebun yang bukan kebun-kebun biasa, yang kebun-kebun buah tak banyak, kebun-kebun yang buah dia banyak, yang boleh dimakan oleh manusia. Kasiratul ashjar, banyak pokok dia. Okey. Pasal apa? Pasal kebun tu banyak pokok dia, lebat pokok dia dan lebat juga buah-buahan dia. Lebat pokok pula, banyak pokok dan lebat buah-buahan dia. Okey? Jadi wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, yang banyak pokok-pokok. Cuba tengok terjemah ibu ayah apa dia? Apa terjemah
Ibu ayah hadaiqa ghulba. Apa terjemah ibu ayah? Hadaiqa ghulba. Yang rendang subur, betul ibu. Yang rendang, yang subur, pokok-pokok tu rendang pun masuk rendang. Rendang ni maksudnya banyaklah pokoknya. Pokoknya banyak, lepas tu daun dia banyak, subur, lebat. Itulah pokok yang rendang. Jadi ibu ada terjemah kebun yang subur, ada yang rendang, betul semua masya-Allah. Itu masuk ghulba. Kalau hadaiqa sahaja terjemahnya kebun-kebun. Tapi bila ada ghulba sekali maksudnya kebun-kebun yang lebat. Sebelum saya lupa, Ibu Azizah boleh bagi link tadi sekejap dekat Ibu Hayati. Boleh Ibu Hayati join sekali kalau Ibu Hayati nak join lah. Kalau tak apa. Saya dengar mesej-mesej ini mungkin ada orang mesej saya tapi saya tak dapat reply tengah kelas. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan, apa lagi yang Allah Ta'ala jadikan? Allah keluarkan daripada tanah tadi, apa Allah keluarkan? Allah keluarkan wa fakihah, buah-buahan. Ibu ayah, fakihah maksudnya buah-buahan. Apa lagi yang Allah keluarkan? Wa abba. Wa abba, apa dia abba? Abba ni maksudnya rumput-rumput. Abba ni rumput yang dimakan oleh binatang-binatang. Rumput yang dimakan oleh binatang, ibu tak kira rumput basah ke, rumput yang jenis kering ke, baik rumput basah, baik rumput kering, itu dipanggil ab dalam bahasa Arab. Abbun. Tapi sini dibaca abba lah. Sini dibaca abba. Kenapa dibaca abba? Kerana dia adalah maktuf kepada apa pula Ustaz maktuf ni? Tak apalah, yang dah belajar fahamlah. Maktuf kepada banyak perkataan-perkataan sebelumnya bermula daripada habba tu. Ayat 27 kan Allah sebut fa'ambatna fiha habba. Bermula habba kat situ, tengok belakang. Inaba, qadba, zaituna, wa nakhla, hadaiqa ghulba, wa fakihatan. Fakihatan baca pada atas juga. Cuma dia tak adalah dengan alif. Pasal dia tamar butah. Wa fakihatan wa abba, semuanya pada atas pasal apa? Asalnya dah habba pertama tu maf'ul bihi, semua ikut dia punya i'rab dia. Okey. Jadi sini abba pun Allah Taala jadikan. Apa dia abba ibu ayah? Jenis rumput-rumput yang dimakan oleh binatang, baik rumput kering, baik rumput basah. Jelas ibu semua insya-Allah ya. Ibu ayah, pasal sekarang ni dekat saya punya skrin ni tak nampak komen. Jadi kalau ada ibu ayah yang ada komen tapi saya tak jawab, saya minta maaf sangat pasal saya tak perasan. Saya kena buka dulu ruang komen. Bila buka ruang komen, ibu ayah tak nampak muka saya. Okey, jadi tak ada komen apa-apa kan? Okeylah. Okey, insya-Allah. Lepas ni ibu, kalau ibu ayah nak bertanya, boleh terus unmute tanya ya. Tengok macam dah habis ayat tu ataupun nampak macam saya tengah berhenti sekejap, ibu ayah boleh unmute dan cakap Assalamualaikum Ustaz, boleh saya tanya? Macam tu. Boleh tanya terus, insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya bacakan tafsiran dia. Daripada wahadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Okey. Dekat situ terjemahnya balik, hadaiqa kebun-kebun, ghulba yang lebat, yang rendang, yang lebat, yang banyak pokoknya, wa fakihatan, dan Allah jadikan buah-buahan, dan juga abba, rumput-rumput yang dimakan oleh binatang, baik yang kering, baik yang basah. Tafsiran dia, ai basatin zatu ashjarin, ataupun basatina zati ashjarin dakhmatin wa mutakathifatin. Wa mutakathifatan kathiratan. Kebun-kebun yang ada pokok-pokok yang lebat, pokok-pokok yang banyak, dan pelbagai jenis pokok lah. Wa fakihah, dan Allah Taala jadikan juga buah-buahan. Apa dia buah-buahan ini maksudnya? Wahya kullu ma yatafakkahu bihi minas samar. Apa saja yang boleh dijadikan buah, yang kita anggap buah, maka itu Allah Taala jadikan untuk makanan manusia. Apa saja yang manusia boleh buat dia sebagai buah dan dimakan oleh manusia, termasuk dalam perkataan wa fakihah. Ay yastamti'u bihi kat tufah wal maus wal khawf wat tin wa nahwiha. Seperti apa? Manusia boleh makan puas-puas. Apa dia? Buah apple, buah pisang dan macam-macam jenis buah lain lah, buah tin dan sebagainya.
Dan juga Allah jadikan abba. Apa dia abba tu? Abba tu maksudnya wa'ishban au hashishan mar'a. Ha? Mar'a lidawab. Ataupun Allah jadikan rumput-rumput yang basah ataupun rumput-rumput yang kering sebagai makanan kepada binatang-binatang ternak. Binatang ternak Allah jadikan daripada tanah tadi rumput-rumput, baik rumput kering, baik rumput basah. Apa tujuan? Makanan kepada binatang-binatang yang melata. Okey. Apa dia makna kalimah al-ab tadi? Wa abba tadi kan? Apa dia makna abba tadi? Fal abbu kullu ma anbatat al-ardu mimma la ya'kuluhu an-nas wa la yazra'unahu min al-kala' wa sa'iri anwa'il mar'a lil haywan. Ab ni maksudnya rumput-rumput yang manusia memang tak tanam. Adakah orang tanam rumput, ibu ayah? Jarang jumpa kan orang tanam rumput. Biasa kalau untuk makanan binatang ni dia mau rumput-rumput yang tepi jalan tu je dia ambil. Adakah dia buat ladang rumput? Tak tahulah kalau ada. Maksudnya kalimah al-ab ni, abba ni, semua jenis apa yang tanah keluarkan, bumi keluarkan, tapi memang benda tu manusia tak nak tanam. Manusia tak ambil pun. Yang makan ini apa dia? Binatang-binatang ternak yang makan. Baik benda tu rumput basah ke, rumput kering ke, manusia tak makan. Yang makan binatang. Okey, maka itu dipanggil abba. Jelas ibu ayah insya-Allah ya. Okey. Jadi summa zakara wajhan ni'mati awil hikmati fi khalqi hadhihi nabatat. Kemudian Allah Taala sebutkan ayat seterusnya sebab Allah sebutkan bentuk nikmat ataupun hikmah di sebalik ciptaan tumbuhan-tumbuhan tadi, semua jenis tumbuhan tadi. Daripada awal Allah sebut habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ulba wa fakihatan wa abba. Semua yang Allah Taala sebut ini ibu ayah, apa tujuannya? Semuanya adalah mata'an, sebagai mata'. Apa dia mata'? Mata' ni maksudnya nikmat. Sebagai nikmat pada kamu semua. Kalau tafsir terjemah, jadi bu, mata' ni kita boleh terjemah, dalam tafsir saya terjemah kegunaan kamu. Mata' ni maksudnya untuk kesenangan lah. Kesenangan kita. Benda yang kita guna sebagai keperluan kita. Jadi mata' ni untuk kesenangan kamu semua. Ibu ayah, bila Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita, apa kesenangan kita dapat? Kita dapat makan, kayu-kayu pokok tu kita boleh buat rumah, macam-macam kita boleh buat perabot dan sebagainya. Dan contoh dari pokok getah, dan getah tu boleh buat tayar dan sebagainya lah. Banyak hasil bumi yang keluar daripada tanah ni, apa tujuannya? Mata'an lakum, sebagai mata', kegunaan, kesenangan hidup untuk kamu semua. Jadi mata' tu maksudnya kesenangan hidup boleh, kegunaan boleh, macam-macam yang untuk manfaat kita. Jadi apa terjemah ibu ayah? Mata'an. Apa terjemah Quran ibu ayah? Mata'an. Tolong kongsikan. Tolong kongsikan, lepas ni saya nak baca. Apa terjemah mata'an? Ibu Maimunah sebagai kesenangan. Nampak? Sebagai kesenangan. Ada sebagai. Sebagai itu kena ada. Sebagai kesenangan. Apa yang lain? Ibu ayah? Selain Ibu Maimunah, siapa lagi ibu yang boleh kongsikan? Apa terjemah mata'an? Ibu Ainun, Masya Allah, lama tak ibu. Untuk kegunaan, betul. Ibu Kulsum sebagai kesenangan, untuk kesenangan, untuk kegunaan. Jadi boleh. Ibu kesenangan boleh, kegunaan boleh, semua terjemah cantik, Masya Allah. Lagi cantik ibu ada sebagai. Sebagai cantik. Sebagai itu cantik. Sebagai kesenangan, sebagai kesenangan, sebagai kegunaan. Jadi kalau terjemah ibu ayah ada perkataan sebagai, itu cantik sangat. Jadi ibu ayah ya. Okey. Jadi mata'an sebagai kegunaan boleh, sebagai kesenangan boleh. Okey. Untuk siapa? Lakum, bagi kamu semua. Sebagai kesenangan, lakum, bagi kamu semua. Kamu semua siapa? Kamu semua manusia lah. Adakah manusia saja dapat manfaat daripada yang Allah keluarkan daripada tanah ni? Adakah manusia saja dapat manfaat? Tidak. Mata'an lakum, untuk kamu, wali an'aminkum, dan juga kepada binatang-binatang ternak kamu. Ibu ayah. Okey. Jelas ibu ayah ya? Litan intafa'a yantafi'un, litan tafi'u biha,
wa ta'kulaha bahaimukum. Supaya apa? Siapa yang dapat manfaat? Kamu semua wahai manusia, kamu dapat manfaat, dan juga wa ta'kuluha bahaimukum, dan binatang-binatang kamu makan. Allah sebut dalam Quran wali an'amikum. Ibu ayah, an'am ini, an'am adalah binatang-binatang yang khusus. Bila kita sebut an'am, dia sama ada antara tiga saja. Sama ada dia adalah dari jenis unta ataupun dari jenis lembu. Jadi unta ataupun lembu, apa contoh jenis lembu? Kerbau, seladang, itu semua an'am lah tu, jenis lembu. Ataupun ghanam. Ghanam ni kambing. Apa kambing? Tak kira lah kambing tu kambing gurun ke, kambing biri-biri ke, kambing kampung ke, asalkan namanya kambing, itu masuk dalam ghanam. Jadi an'am sama ada bentuk unta, ataupun an'am ini dia masukkan binatang lembu dan sejenisnya, ataupun an'am ni dimasukkan adalah kambing dan sejenisnya. Itulah binatang-binatang yang kita makan, yang kita boleh makan. Jadi dia makan daripada apa? Mereka juga makan daripada rumput-rumput yang Allah Taala tumbuhkan. Dari mana? Dari tanah. Tanah yang macam mana? Tanah ni asalnya kering kontang, Allah datangkan air yang banyak. Kan? Daripada ayat-ayat sebelumnya kita dah belajar, Allah datangkan air yang banyak, turun selebat-lebatnya. Kemudian Allah Taala rekahkan bumi ni, keluarlah pokok-pokok. Apa jenis pokok-pokok yang keluar? Allah kata, fa'ambasna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Masya-Allah, tabarakallah ibu ayah ya. Okey. Jelas? Kita nak masuk sekarang ni mengenai ayat seterusnya, dah bagi tahu huru-hara hari kiamat. Huru-hara hari kiamat. Ada soalan tak ibu ayah? Kalau ada soalan boleh soal dulu insya-Allah. Soalan tu? Siapa Mak Jack? Tak ada saya mute ya. Kalau tak ada saya mute. Okey. Ada soalan tak ibu ayah? Tak ada ya. Kalau tak ada saya masuk terus pada ayat seterusnya. Ayat 33. Ayat 33. Okey ibu ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis saffah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok dulu ya. Fa idza ja'at as-saffah. Okey, siapa tu? Tuan Haji Mak Jack siapa ni? Saya mute ya, pasal bising lah. Saya mute. Okey, kalau ada pertanyaan baru unmute ya insya-Allah. Mungkin Tuan Haji Mak Jack mungkin Haji Mak Jack ada soalan ke? Okey. Saya terpaksa remove pasal pusing. Apa dia apa ni mungkin tak tahu tu kan. Nanti boleh masuk balik insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok dulu perkataan as-sakhah. Okey. Sakhah ni ibu ayah, dia sebenarnya dia ada fi'il dia tau. Fi'ilnya sakha yasukhu. Sakha sad kha kha. Sabdukan kha tu. Sakha yasukhu. Apa dia makna sakha yasukhu ni? Maknanya bunyi bising. Bunyi bising macam mana? Kita tengok kejap ya. Sekejap. Maknanya bunyi bising. Saya confirm balik. Tadi saya tengok kamus saya tengok kamus balik. Sakha ni bunyi bising.
Macam bunyi contohnya besi bertemu besi, pong itu kan. Tapi kita confirm balik. Okey. Sakha yasukhu. Suara yang boleh memekakkan, suara yang sangat bising hingga memekakkan. Itu sakha yasukhu. Buayah ya. Maksudnya apa? As-sakha ni hiya al-qari'atu aw al-qammatul kubra aw al-qiyamah. Wa hiya an-nafkhatu ats-tsaniyah. Apabila datang as-sakha, apa dia as-sakha ni? Maksudnya tiupan sangkakala yang kedua. Bunyi yang sangat kuat tapi dia adalah bunyi tiupan sangkakala yang kedua. Wa hiya an-nafkhatu ats-tsaniyatu allati yakunu ma'aha al-ba'ts. Dalam tafsir bagi tahu ia adalah tiupan sangkakala yang kedua yang kerananya akan berlakunya kebangkitan. Sangkakala pertama bila ditiup oleh Allah Taala, sangkakala pertama bila Allah Taala perintahkan malaikat tiup, maka kehancuran maya pada ni, seluruh maya pada akan hancur. Bumi akan hancur, langit akan dilipat oleh Allah Taala. Bila langit telah dilipat oleh Allah Taala, maka bintang-bintang, planet-planet tak ada tempat bergantung, jatuh berguguran. Maka kalau kena pada bumi ni pun hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Bumi ni sangat kecil. Memang hancurlah bumi ni buaya. Maka tiupan yang kedua, tiupan yang sangat kuat juga, tapi dia panggil apa? Dia panggil tiupan itu sebagai as-sakha. Dia ada fi'il madhi sakha, mudhari'nya yasukhu. Sakha ni ibu ayah yang belajar bahasa Arab, sakha ni adalah isim fa'il sebenarnya. Isim fa'il tapi untuk muannas. Isim fa'il untuk muannas tambah ta marbutah. Sakha. Ya. Dan ta marbutah tu memberi makna berlaku tu satu peristiwa yang besarlah. Sakha, bunyi yang sangat kuat dan dia sangat-sangat dahsyat. Maka ditambah ta marbutah kat situ. Pada keistimewaan perkataan sakha tadi, tambah ta marbutah untuk memberi makna bukan sebarang. Dia bunyi yang sangat kuat, yang sangat memekakkan, tetapi ia adalah tujuannya untuk ditiup sangkakala yang kedua. Okey. Wal murad biha as-sayhatu allati tasummu al-adhana li shiddatiha. Maksud sakha ni dalam tafsir bagi tahu tiupan bunyi bising yang boleh memekakkan telinga. Wasifat biha majazan li anna an-nasa yaskhawna laha. Kenapa dipanggil hari kiamat sebagai sakha? Kenapa dipanggil hari kiamat yang mana sakha ini adalah tiupan sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada kubur masing-masing. Kenapa? Kerana hiruk pikuk pada hari itu ibu ayah, bunyi bising manusia pada hari itu, menjerit-jerit pada hari itu lebih bising daripada bunyi kalau kita dengar bunyi ibu. Kalau ibu dengar bunyi besi kena dengan besi, bising ke tak bising ibu? Cuba ibu jawab. Besi dipukul kuat dengan besi yang lain, bunyi bising ke bunyi biasa je? Bising ibu kan? Pong 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 bunyi bising kan? Cerita Ramli pun bunyi motor preng pun dah bising dah kan. Tiba-tiba motor tu ada kat atas bumbung. Jadi ibu ayah, bunyi ni kalau kena dengan besi memang bising. Ni pula besi dengan besi bising. Bunyi bising. Manusia dah tak tahan dah. Tapi dia pada mahsyar nanti lagi dahsyat daripada itu. Lagi dahsyat daripada itu, dalam tafsir bagi tahu li'anna an-nasa yasukhuna laha. Manusia menjerit-jerit pada hari itu, menjerit-jerit. Kenapa dipanggil hari itu dipanggil as-sakha? Apabila datang Allah sebut faiza, maka apabila ja'at telah datang as-sakha. As-sakha ni nama lain bagi hari kiamat. Banyak ada nama hari kiamat, as-sakha, at-tammah, al-kubra, apa lagi? Yaumul qiyamah, yaumul ba's, banyak ada banyak nama hari kiamat. Antara namanya adalah as-sakha. Kenapa? Pada hari itu manusia menjerit sangat bising dan bunyi itu menyebabkan telinga jadi macam boleh pekak telinga ni dengan jeritan-jeritan yang ada pada hari itu. Buaya ya. Okey, kita teruskan. Apa dia maksud as-sakh tadi dalam tafsir bagi tahu? Was-sakhu ad-darbu bil hadidi 'ala al-hadidi aw bil 'asa 'ala syai'in fayasma'u sautun syadidun. Maksudnya adalah bunyi ataupun pukulan besi dengan besi ataupun tongkat
pukul benda-benda apa-apa pun, maka didengarlah bunyi yang sangat bising. Pong 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 bising. Itu namanya as-sakh dalam bahasa Arab. Sakh. Tapi dalam ayat ni as-sakhah adalah isim fa'il muannas, menunjukkan kepada hari itu sendiri adalah hari yang penuh dengan bunyi yang kuat yang memekakkan telinga. Sekarang ni baru Ibu Ayah tengok. Apa terjemah sakhah dalam Quran terjemah Ibu Ayah? Saya dah terangkan maksudnya apa. Nampak suara yang memekakkan, jeritan yang dahsyat, nampak tak Ibu? Kita faham itu maksudnya satu jeritan suara. Dalam saya ni tak ada terjemah ya, ini bahasa Arab saja. Saya terangkan dulu secara harfiah, secara per kalimah, secara detail apa dari segi bahasa, maka hasilnya Ibu tengok dari segi terjemah macam mana. Nampak tak terjemah dia? Tak kisahlah terjemah apa pun, yang penting terjemahnya makna sama. Hari yang jeritan yang memekakkan dan sebagainya. Boleh buaya insya-Allah ya. Okey, kita teruskan. Apa yang berlaku Ibu Ayah pada hari itu? Yang sebelum tu saya baca tafsiran dia. Tadi baru terjemah Ibu Ayah, baru terjemah, belum tafsir lagi. Tafsiran dia, ai idza ja'atil qiyamatu aw sayhatun yaumal qiyamati allati tasukhul uzuna ai tasummuha fala tasma'u. Okey. Pada hari, yakni apabila telah datang hari kiamat ataupun telah datang satu pekikan pada hari kiamat yang boleh menyebabkan telinga ni jadi perik nak dengar, hari kiamat nanti akan berlaku, manusia akan memekak-mekak, memekik-mekik sampai telinga dah tak tahan nak dengar, ataupun boleh memekakkan telinga sampai manusia jadi tak dengar kerana betapa kuatnya bunyi itu. Wasakhatu ismun min asma'il qiyamah. Maka kalimah as-sakhah tadi adalah salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Azzamahullahu wa hadzara ibadah. Allah Ta'ala telah membesarkan nama hari kiamat tadi, dan Allah Ta'ala telah memberi warning kepada hamba-hamba dia, kita semua. Kita pasti akan menghadap hari itu. Qala al-Baghawi as-sakhah ya'ni sayhatu yaumil qiyamah. Sakhah maksudnya pekikan pada hari kiamat. Summiyat bidzalika li'annaha tasukhul asma'a wa tusimmul adhana li shiddatiha. Kenapa dia panggil hari kiamat sebagai sakhah? Kerana dia boleh memekakkan telinga, dia boleh memekakkan pendengaran dan boleh menulikan telinga kerana betapa dahsyatnya pekikan pada hari itu Ibu Ayah. Ay tubalighu fi isma'iha hatta takada tusimmuha. Bunyi tadi tu berlebih-lebih sangat sampai hampir-hampir telinga ni menjadi pekak. Wa qala Ibnu Jarir la'allahu ismun lin nafkhati fi as-suwar fi sur. Berkata Imam Ibnu Jarir, mungkin yang dimaksudkan dengan sakhah ini adalah nama trompet. Nama trompet tu dipanggil as-sakhah. Ataupun nama tiupan. Nama tiupan tu dipanggil as-sakhah. Tiupan sekali yang kedua dipanggil as-sakhah. Mengikut pendapat Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Bila sebuah itu baru faiza ja'at as-sakhah. Apabila telah datang as-sakhah. Soalan saya Ibu, sekejap masuk kaedah bahasa Arab. Kenapa datang fi'il madhi dengan ja'at? Dia ja'a mudhari'nya yaji'u. Kenapa Allah datangkan dengan ja'at? Kenapa Ibu ya? Ibu ya seorang tolong jawab boleh? Fi'il mesti ada apa? Boleh unmute. Siapa nak try unmute? Sekejap je. Salah seorang ibu tolong. Siapa nak try? Boleh terus unmute Ibu? Siapa nak try? Boleh Ibu? Seorang? Ada tak yang try? Okay. Siapa tu? Saya, Ku Kalsum. Ibu Ku Kalsum. Okey, Ibu Ku Kalsum. Ibu, kenapa Allah sebut ja'at? Kenapa tak sebut ja'a Ibu ya? Ja'at pasal hari kiamat mu'anas. Hari kiamat tu dengan lafaz apa di sini Ibu? Mu'anas ja'at. Ya. Dengan kalimah apa yang Ibu kata tadi? Kalimah mana yang menunjukkan mu'anas tu? Sekejap Ustaz. Sekejap Ustaz. Sebelah dia je Ibu, sebelah dia je. Yang datang tu hari kiamat kan? Ya, yang datang hari kiamat. Apa hari kiamat? Saya dah hilang dah Ustaz.
Tak apa. As-Sakha ibu ya. As-Sakha ya. Sakha itu As-Sakha. adalah nama lain As-Sakha. bagi hari kiamat. Okey. As-Sakha itu Nama muzakkar ke lain. muannas ibu? Mu'anas. Nama lain pada hari kiamat. Kenapa dia muannas ibu? As-Sakha adalah mu'anas. Ya, soalan saya kenapa dia muannas? Apa tanda dia muannas? Tak marbutah. Ada ta marbutah. Bagus ibu. Terima kasih ibu. Okey. Jadi ibu-ibu semua, kenapa ja'at? Kerana as-sakha itu fa'il pada ja'at. Fa'ilnya muannas, maka fi'il pun kena ikut muannas. Ya, ja'at ini adalah fi'il madhi muannas. Kalau muzakkar ja'a. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa muzakkar. Muannasnya ja'at. Kenapa ja'at? Kerana as-sakhatu itu kalimah muannas ibu. Okey? Habis. Apa yang berlaku pada hari itu ibu? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Tengok dulu. Yauma pada hari. Terjemah yauma tu pada hari. Kenapa kena ada pada? Kerana yauma dibaca dengan yauma. Yauma tu di sini jadi maf'ul fihi. Maf'ul fihi ya. Pada hari. Bukan yaumu ibu baca yauma. Biasanya yauma ni dengan baris atas biasa je lah. Jadi kita panggil maf'ul fihi. Kita baca dengan baris atas dan terjemahnya bukan hari saja. Pada hari. Okey. Pada hari apa dia? Pada hari yang macam mana? Yafirru. Yafirru. Ibu dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi farra. Ibu tulis ibu ya. Farra sabdu. Fi'il madhinya farra sabdu. Farra. Mudhari'nya yafirru. Farra mudhari'nya yafirru. Ya farra sabdu. Yafirru. Daripada bab fa'ala yaf'ilu ya, sulasi mujarrad. Farra yafirru. Apa maksud farra yafirru? Maksudnya lari. Lari. Okey. Jadi ibu, pada hari yafirru. Ibu macam saya biasa terjemah fi'il mudhari' boleh terjemah sekarang ataupun sedang ataupun akan. Maka farra telah berlari, yafirru boleh terjemah sedang lari ataupun akan lari. Itu terjemah yafirru, sedang lari ataupun akan lari. Jadi di sini yauma yafirru, pada hari yang mana akan larilah. Siapa yang lari? Mana fa'il pada yang lari ni? Siapa yang lari ni? Al-mar'u. Satu orang. Yauma yafirru al-mar'u, larilah satu orang manusia min akhihi, dari saudaranya. Dari saudaranya. Saudara adik-beradik dia. Kalau kat dunia ni punya rapat ibu ayah. Rapat kat dunia adik-beradik tak gaduh. Susah nak gaduh. Rapat Masya Allah bagus. Susah nak jumpa adik-beradik bagus macam tu. Tapi di pada mahsyar, akhirat nanti, pada hari Yaumas Sakhah tadi, Fa'idha ja'atis sakhah, datang as-sakhah, hari kiamat, di mana manusia memekik-mekik, memengkak-mengkak pada hari itu di pada mahsyar. Apa yang kita lihat? Yauma yafirrul mar'u, akan larilah satu orang manusia min akhihi, dari saudara mara dia, daripada saudara dia. Jumpa dia pada mahsyar, jumpa tak nak bertemu, lari masing-masing. Pasal apa? Takut dituntut pahala. Hari itu sangat penting, sangat berharga. Satu pahala pun sangat berharga. Dia akan cari salah saudara dia, salah adik-beradik dia, dia akan cari, dia akan tuntut. Ya Allah, dia ni dulu abang aku, ya Allah. Dia tak pernah nasihatkan aku, ya Allah. Ya Allah, dia ni belajar agama, adik-beradik aku, dia seorang belajar agama. Tapi dia tak ada penasihatkan aku, ya Allah. Sangat bahaya ibu ayah ya. Apa lagi? Dia lari daripada saudara dia saja ke? Wa ummihi wa abih. Lari daripada mak dan bapa dia. Mak dia sangat sayang pada mak dia. Mak dia pun sangat sayang pada anak dia. Apa anak dia minta, dia bagi, dia belikan. Anak sangat sayang pada mak, Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Tapi di pada mahsyar nanti masing-masing akan lari antara satu sama lain. Takut menuntut satu sama lain ibu ayah. Juga lari daripada bapa dia sendiri. Lagi wasahibatihi, dan isterinya. Sahibatihi, dan isterinya. Wa banihi, dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya, ibu ayah yang dirahmati Allah. Wa banihi, dan anak-anaknya. Okey ibu ayah. Sebelum kita teruskan. Ibu ayah, dalam surah Al-Kahfi kita biasa baca kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal-banuna, harta dan anak pinak. Al-banun, anak pinak jamak. Anak, ramailah, ramai anak. Lebih daripada 2 orang. Al-malu, harta, wal-banuna dan anak pinak. Jadi kalimah al-banun adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Contoh lain ibu ayah, kita sebut satu lagi. Muslimun, mukminun, itu jamak muzakkar salim. Okey. Begitu juga tadi ibu bani, banun. Cuma ibu ayah, muslimun kadang-kadang kita baca muslimina. Mukminuna kadang-kadang kita baca mukminina. Kafiruna kadang-kadang kita baca kafirina. Begitu juga dengan banuna, al-malu wal banuna, al-banun ini kadang-kadang dibaca banin. Biasa dengan banin kan, asrama banat, asrama banin. Banin tu anak-anak lelaki lah. Tapi di sini masuk anak-anak ni boleh lelaki boleh perempuan. Ya. Jadi tapi tadi saya kata banin. Banin. Tapi kenapa jadi banihi pula? Mana sepatutnya baninihi lah. Banin tambah hi jadi baninihi. Wa sahibatihi wa baninihi lah. Macam tu ke? Tak ibu ayah. Okey. Seorang ibu tolong berbicara dengan saya, ibu yang dah belajar lama ataupun baru belajar tapi nak bicara dengan saya. Boleh insya-Allah seorang? Saya suka nak soal jawab sekejap. Ibu jangan takut ya dengan saya. Siapa nak try yang dah belajar dengan saya? Siapa ibu? Siapa nak try ibu? Seorang? Ibu Rosidah ke? Siapa? Makcik Nurul Aini ke? Ibu Zanita ke? Siapa ibu siapa? Saya tunggu. Boleh ibu? Tak ada? Segan? Tak apalah. Okey. Jadi ibu bila ibu tulis tapi ibu kena komen cepat. Ibu muslimuna yang bagi mana jamak apa? Waw ke, waw nun ke, nun saja? Waw saja ke, nun saja ke, waw dengan nun? Kalimah muslimuna. Waw. Okey, betul ibu kosong. Waw saja yang memberi makna jamak. Jadi kalau kita sebut muslimuna, waw itu memberi makna jamak. Bila muslimina ibu? Bila muslimina mana yang jamak tu pada mana? Waw tu dah tukar pada huruf apa? Ya kan? Maka ya tu tak boleh buang. Muslimuna, waw tu memberi makna jamak. Tapi nun kat belakang tu tambahan. Kadang-kadang dia kena buang. Itu juga kat sini ibu ayah. Banun kadang-kadang dibaca banin. Kadang-kadang kita baca banin. Okey? Cuma belakang tu nun tu tambahan. Bila ada ha kat belakang nun tu kita buang. Tu kita baca banihi. Banihi. Okey? Wa sahibatihi wa banihi. Dan isterinya dan juga anak-anaknya. Apa nak bagi tahu terjemah saja ni, belum tafsir lagi. Pada hari, apa yang berlaku pada hari itu? Pada hari akan lari satu orang daripada saudaranya. Wa ummihi dan maknya. Wa abihi dan bapaknya. Wa sahibatihi dan isterinya. Wa banihi dan anak-anaknya. Ada 5 golongan ni manusia itu akan lari daripada kelima-lima golongan ini ibu ayah. InsyaAllah ibu ayah setakat ini sajalah petang ni baru terjemah. Belum lagi tafsir. Jadi ibu ayah kita akan masuk tafsiran dia nanti insyaAllah. Isnin, Selasa, Rabu saya tak dapat buat kelas. Saya ada urusan di luar daripada Selangor. InsyaAllah Khamis, Jumaat insyaAllah kita sambung balik. InsyaAllah ibu ayahnya. Setakat ini saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana